بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu hari ini tuan-tuan Ustaz. Hari ini bersama dengan tuan-tuan sekalian dalam My Quran Time baca faham amal. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, hijau ini. Hari ini hijau. Okey. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, yang berada di Facebook. Sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita Ustaz. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya, dan alhamdulillah kita sudah pun membaca surah Al-Fatihah tadi. Betul, untuk kita terus memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang berada di Facebook dijemput untuk kita share, beritahu pada rakan-rakan yang lain, tag kawan-kawan yang lain. Kita doakan kepada semua yang berada di seluruh Malaysia, yang berada di Singapura, Indonesia, di Brunei, ya, di mana sahaja negara pada hari ini, untuk terus diberikan kesejahteraan. Dan kita ingin menyambung pada halaman 217 yang mempunyai kisah dua orang nabi yang penting untuk kita ambil pelajaran bersama. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita melihat kepada sinopsis kita pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-71 hingga 73, kita akan melihat kepada kisah Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya. Dan kemudian kita akan melihat kepada ayat 74 kebiasaan umat terdahulu dalam mendustakan para nabi. Dan kemudian kita akan melihat bahagian pertama berkaitan dengan kisah Nabi Musa, dialog antara Nabi Musa dan Firaun pada ayat 75 hingga 78, dan insya-Allah hari esok kita akan menyambung lagi kepada bahagian yang seterusnya. Jom sama-sama adik-adik yang berada di rumah, tuan-tuan yang berada di rumah ataupun mungkin ada di work from home ataupun di pejabat mungkin, ataupun dalam perjalanan, ada yang sedang masak dan sebagainya, kita ucapkan selamat bertugas. Dalam masa yang sama kita baca daripada ayat 71 hingga 74 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran? Apa khabar mak ayah kita di kampung halaman? Ibunda kepada Ustaz Faz, Cik dan seluruh penonton sekalian, moga-moga senantiasa terus dalam rahmat Allah, jagaan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada hari ini. Kita nak menyambung halaman 217 Ustaz. Ya. 217. Okey Ustaz. Boleh tak? Okey Ustaz ni. Boleh. Okey. Kita cuba. Ini cabaran kecil saja ni. Kisah kecil. Yang penting banding dengan kisah Nabi Nuh, Nabi Musa ni lagi mencabar Ustaz ya. Masya-Allah. Ya, jadi insya-Allah bismillah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Jadi apa khabar juga sahabat-sahabat kita di Facebook sekarang ini, Puan Arina dari Nuremberg, Germany, subhanallah, Nasrina Singapura. Seluruh sahabat-sahabat kita, Puan Siti di Darussalam, Brunei Darussalam, Puan Syamila dari Singapura, dan sahabat-sahabat kita semuanya. Ayuh, saya kira sahabat-sahabat Al-Quran semua sudah bersedia sepanjang hari ini penuh program Al-Quran, program ilmu, pengajian, dan kita singgah seketika ke teratak My Quran Time setiap hari pukul 12 ini untuk kita menelusuri halaman 217. Ayat yang kita nak baca sekarang ini iaitu ayat 71 sehingga 73 salah. 74. Ya. 71 sehingga ayat 74 untuk pusingan yang pertama ni Ustaz. Pusingan pertama. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya buka Al-Quran, buka mushaf. Kita sama-sama cuba ikut. Saya pun baca secara slow-slow saja. Mana tak laju sangat dan tak lambat sangat.
supaya kita berhati-hati dalam bacaan kita insya-Allah taala. Saya nak cuba permulaan ini sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jom kita baca bacaan murattal bayati insya-Allah. Pusingan kedua nanti kita baca Hijaz. Bagi tahu dulu. Nanti kita tunggu. Pertama kita baca bayati, yang kedua sekejap lagi insya-Allah kita baca Hijaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لم يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan 4 ayat daripada surah Yunus ayat 71 hingga 74 bersama dengan Ustaz Tarmizi memimpin sebentar tadi. Tuan-tuan yang berada di rumah, harapnya tuan-tuan sempat membaca bersama ataupun ada yang mendengar Ustaz ya, dengan penuh tawaduk ya.
la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat, agar kita mendapat kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan menyambung kepada ayat 71. Allah menyatakan, dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Kerana itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakan, dan janganlah keputusanmu itu dirahsiakan. Jadi di sini kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, perkataan watlu, ya, watlu ini tilawahkanlah, bacakanlah. Seruan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang naba'a Nuh. Ini bukan berita biasa-biasa, tetapi ini adalah berita yang besar yang perlu diberi perhatian, dan ini bukan dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah daripada Allah, kerana antara Nabi Nuh dan Nabi Muhammad itu adalah amat panjang masanya. Jadi kalau katakan nak tahu peristiwa itu, mungkin kalau peristiwa tahun lepas, 2-3 tahun lepas usahanya mungkin mudah untuk kita tahu. Betul, Ustaz. Tapi ini kalau dah beratus tahun, beribu tahun, ini adalah satu perkara yang kita perlu ada sumber, dan sumber itu kita nak pastikan ia betul lah. Betul, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang diseru oleh Allah tentang kisah Nabi Nuh, ya. Untuk kita pun kena bawakan kisah ini kepada anak kita, kepada rakan-rakan kita. Mungkin dah banyak kita bertemu cerita ini dalam Al-Quran. Tapi mari kita tengok apakah poin dalam surah Yunus ini. Idh qala liqaumihi, apabila beliau menyatakan pada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum, wahai kaumku, kalau kau rasa susah sangat, rasa berat sangat, maqami wa tadhkiri, dua perkara sebenarnya, keberadaanku, pasal aku ada kat sini, dan juga tazkirah-tazkirah yang aku bawakan padamu ini rasa berat pada kamu, susah sangat. Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa 'alallahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini pengajaran, ya, pengajarannya, ya. Jadi Nabi Nuh ini ustaznya dia beratus-ratus tahun berdakwah, ya. Jadi terus kalau kita tengok Nabi Nuh ini, dia cakap terus dia bekerja malam dan siang. Kalau kita tengok dalam surah Nuh itu tadi. Jadi maksudnya berlemah lembut, tetapi bila sampai kepada di hujung dakwah itu, maka Nabi Nuh mengeluarkan perkataan seperti ini, ya. Salah satunya ialah, jika kau rasa berat sangat, ini dah dekat hujung lah ni, kan. Dia kalau mak ke ayah ke cikgu mengajar, dia kalau katakan awal-awal lagi baru sekali mengajar dah kata kalau kamu rasa berat, itu sebenarnya cikgu yang rasa berat, kan. Nabi Nuh ini cakap perkara ini bila dah 900 lebih tahun itu baru cakap, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri, keberadaanku dan juga watazkiri ini peringatan kalau kita pergi jalan raya Ustaz, ya. Ini dibawakan contoh oleh Ustaz Ni Aziz dalam tafsirnya. Dia kata perumpamaannya seperti kalau kita berjalan jalan raya tu kan ada yang 20 km lagi ada signboard itu adalah tazkirah, peringatan. Kalau katakan kita nak corner waktu malam kan ada yang tanda oren tu kan. Jadi itu sebagai peringatan agar jangan kita kita langgar, ya. Jadi itu peranan tazkirah Nabi Nuh, itulah peranan tazkirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Mekah. Tazkirah yang tuan-tuan dengar pada hari ini dalam My Quran Time, baca faham amal ini, dengar ustaz-ustaz menyampaikan tazkirah, ia adalah untuk membawa kepada ayatillah. Dan kalau kamu rasa berat sangat, kata Nabi Nuh apa? Fa 'alallahi tawakkaltu, ya, iaitu kepada Allah lah aku bertawakal. Jadi bila Nabi ini dia macam pegawai JPJ lah kan. Awak ikut peraturan. Pasal kalau awak tak ikut peraturan, sebenarnya nanti kalau aksiden awak juga yang bermasalah. Ya. Jadi apakah lagi perkataan Nabi Nuh, fa ajmi'u, berkumpullah kamu, ya, urusan kamu dan juga sekutu-sekutu kamu, thumma la yakun amrukum alaikum ghummah, kemudian kamu punya perbincangan, sumber-sumber yang kamu ada itu jangan ada ghummah ini seperti awan misalnya, kabut. Jangan ada keliru-keliru lagi dah. Thumma qdu, sila laksanakan ilayya, serang aku kalau nak buat apa-apa, nak dia sila, wala tunzirun, jangan bertangguh. Ini perkataan ni ganas ni, ya.
kasar. Perkataan ayat 71 ini. Jadi kalau kita lihat dalam al-Quran, perkataan Nabi Nuh yang kasar ini biasanya di hujung satu dan jarang-jarang. Ini kita kena faham tuan-tuan sekalian ni, jarang-jarang. Perumpamaan yang diberikan dalam tafsir ini ialah macam tayar spare part, tayar spare. Walaupun tayar tu baru bagus, tapi simpan je lah. Ya, kalau kita ni pendakwah ataupun ibu ayah, ada yang kata saya kena gunakan kaedah kasar macam Nabi Nuh cakap pada ayat 71. Tapi kena ingat bahawa kisah Nabi Nuh ni banyak dalam al-Quran, kebanyakannya adalah yang bahagian bersungguh-sungguh, lemah lembut, tetapi bila di hujung itu Allah izinkan. Jadi apakah pelajaran daripada ayat 71 ini? Sebenarnya perkataan ini tuan-tuan sekalian, jadikanlah tayar spare. Ya, simpan. Jangan bila katakan dah belajar tadabbur My Quran Time, kita jadi orang yang amat kasar, ya. Sikit-sikit je tak puas hati, sikit-sikit boom sana kan. Bukan. Itu bukan kaedah Nabi Nuh. Allah bawakan dekat sini ini kerana dah di hujung. Itu sebabnya bila kita tengok in kana kabura alaikum. Subhanallah. Jika kamu rasa berat, maksudnya ini dah banyak kali dah ni, masih lagi berat. Yang beratnya bukannya cikgu. Yang beratnya adalah anak murid. Betul. Itu adalah ayat yang ke-71. Ayat yang ke-72, ya, fa in tawallaitum. Yang ini saya nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz, ya. Ayat ini sebenarnya nak menjelaskan bahawa Nabi Nuh ini betul-betul mengharapkan bantuan ganjaran daripada Allah SWT, ikhlas, ya. Penting perkara ini untuk cikgu-cikgu, ibu ayah yang menguruskan PDPR di rumah, nak kuat semangat ketika lockdown ini ialah kita perlu jadi seperti ayat 72. Inilah yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ada kaitan dengan Nabi Musa, Nabi Musa ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya kita ini meneruskan legasi nabi-nabi terdahulu dengan asas tauhid, dengan asas keislaman sebagaimana ayat 72. Kita baca sekali lagi. Silakan Ustaz. Kita baca ayat 72, sahabat Al-Quran semuanya. Kita cuba mujawwad Tarannum Bayati insya-Allah, Cuba insya-Allah test suara kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum in ajriya illa ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin. Sadaqallahul azim. Maka jika kamu berpaling daripada peringatanku, aku tidak meminta sedikit pun balasan daripadamu. Balasanku tidak lain hanyalah daripada Allah, dan aku diperintahkan agar termasuk golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Jadi nak ceritanya ialah Nabi Nuh tidak minta ganjaran daripada pengikutnya. Tolong bayar saya baru saya akan cakap pada kamu, tak. Betul. Ya. Saya punya ganjaran daripada Allah. Allah boleh setkan rezeki saya. Kalau katakan saya perlukan apa, semua ganjarannya daripada Allah. Don't worry pasal saya. Ya. Kalau rasanya kamu tak mampu bayar ke, tak nak bayar ke, tak ada. Bayaran saya tak harapkan, ganjaran daripada kamu. Yang saya harapkan adalah daripada Allah. Allah boleh susun macam-macam kepada untuk urusan saya. Wa umirtu an akuna minal muslimin, iaitu aku ini diseru untuk menyerah diri menjadi orang Islam. Itu ialah menyerah diri kepada peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kalau kita beri perumpamaan macam pegawai JPJ tadi itu, dia ikut peraturan yang ada. Saya serah diri ikut peraturan dan saya tak minta apa-apa. Awak jangan bayar saya, nak bayar okey sila, saya tolong, saya tak nak ikut peraturan lampu merah contohnya, tak payah. Saya takkan ambil perkara tersebut pasal saya pun ikut kepada peraturan yang ada. Ya, apatah lagi istilah al-muslimin ini menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting pelajaran untuk kita, kerana kalau kita tidak menyerah diri kepada peraturan yang betul, kan, menyerah diri kepada peraturan yang betul pada Allah, kita mungkin akan rasa nanti kalau saya tak
cakap elok-elok dengan orang ini, nanti dia tak nak bagi projek pada saya, kan, ataupun tak nak bagi duit bawah meja pasal saya sendiri yang tidak menyerah diri mengikut peraturan. Tetapi kalau saya menyerah diri, ada integriti amanah, maka saya tak kisah saya orang ni suka ke tak suka ke, yang penting Allah suka. Ini adalah satu ketetapan ataupun identiti yang ada pada Nabi Nuh dengan ketauhidan yang kita ingin bina. Maka apa yang berlaku bila Nabi Nuh sudah tegas begitu, fakadzabu, mereka masih mendustakan. Allah tak kisahlah engkau nak cakap apa pun. Maka Allah kata fanajjainahu wa man ma'ah fil fulk wa ja'alnahum khalaifa wa a'raqna alladhina kadzabu biayatina. Ini yang berlaku, iaitu Allah menyelamatkan mereka, kami menyelamatkannya dan juga orang-orang bersama dengannya, Nabi Nuh dengan orang-orang bersamanya, fil fulk, satu bahtera yang besar, ya. Allah mulakan, kalau tuan-tuan perasan, Allah mulakan dulu selamat berbanding dengan ada perkataan wa'araqna, iaitu Allah tenggelamkan. Ini adalah motivasi kepada siapa? Nabi Muhammad, bahawa dalam keadaan getir di Mekah itu Allah nyatakan Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Muhammad kamu akan diselamatkan juga. Dia ini adalah ayat motivasi kepada kita. Allah akan buat apa kalau kita ini menyerah diri, tuan-tuan sekalian, ketika lockdown, ketika ada cabaran ini, kita makin dekat dengan Al-Quran, makin solat, makin kita berdoa pada Allah, Allah akan selamatkan. Allah pasti selamatkan. Kawan-kawan kita di Palestin sana itu bila baca ayat ini, dia akan tahu bahawa Allah pasti akan selamatkan. Wa ja'alnahum khalaif. Oh, ini mantap ya. Apa maksud khalaif ini? Iaitu pengganti. Maksudnya yang hanya selamat adalah yang di atas bahtera, yang lain habis. Betul. Anak Nabi Nuh pun habis. Ya, sebahagiannya ada anak Nabi Nuh yang bersama kan. Maka wa ja'alnahum khalaif, iaitu ada pengganti-pengganti. Nak ceritanya yang tak beriman terus hanyut, yang beriman masuk ke atas kapal dan selamat, dan daripada keturunan itulah timbul orang-orang yang sampai zaman sekarang. Maksudnya kalau ada Ah Chong, ada Ah Meng, ada ada orang Rusia, orang Amerika, siapa-siapa saja di dunia ini adalah daripada waja'alnahum khalaif. Maksudnya kita ini adalah daripada golongan orang baik-baik. Ya, orang baik-baik, dan membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan kita naba'a, berita besar, berita yang amat perlu diberi perhatian. Inilah 160 kali disebut dalam Al-Quran. Kita kena bawa berita besar, kisah Nabi Nuh ini, beritahu kepada anak-anak, bukan sekadar Spider-Man ataupun Avengers, hero man, apa-apa man yang ada, tapi man yang perlu kita angkat, namanya adalah naba'a, berita besar, salah seorangnya Nabi Nuh, untuk tuan-tuan kita bawakan pada anak-anak kita mempunyai identiti yang teguh, menyelamatkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran daripada muka surat 217 bahagian pertama. Ada sambungan lagi pada ayat 73. Tapi kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, bertemu kembali kita. Sebentar tadi kita bersama dengan Al-Fadhil Datuk Ustaz Badli Shah, yang mengajak kita untuk kita terus berdaftar vaksin. Saya pun Ustaz, alhamdulillah sudah alhamdulillah dos yang pertama. Hari ini hari yang ketiga lah. Setakat ini alhamdulillah tidak ada apa-apa kesan, alhamdulillah. Suara dan okey? Suara pun subhanallah rasa bertenaga jugalah. Alhamdulillah. Lepas vaksin bertenaga. Allah tenaga semalam. Dan malam tadi pun guru kita, sahabat kita Ustaz Tirmizi pun juga telah melaksanakan dos dia yang pertama. Jadi TFT
Ustaz Faz, Ustaz saya dan Ustaz Tirmizi, alhamdulillah kita telah bersama untuk kita berikhtiar supaya kita terus, sebab tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita semua rindu untuk hadir ke masjid surau, majlis-majlis ilmu. Jadi ini antara usaha kita, ikhtiar kita untuk kita pulihkan dan kita orang kata hilangkan kembali Ustaz melawan pandemik ini, mudah-mudahan. Semoga Allah berikan kesembuhan. Betul Ustaz, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita nak serulah kepada semua sahabat Al-Quran semuanya, bagi yang belum mendaftar, daftarlah segera, dan bagi yang telah mendapat tarikh untuk suntikan, sila datang. Jangan lagi, kalau kapal saya panggil kluk-klek. Jangan janggang pula. Maknanya kena bersedia, teruskan. Sebab tengok Ustaz Fazrul, saya dan semua ramai daripada kita, para asatizah, guru-guru kita semuanya, alhamdulillah semuanya baik-baik belaka, alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, dan kita nak berkongsi pada hari ini juga ulang kaji kita seterusnya tentang ilmu tajwid, pengajian tajwid kita ingin melihat pada hari ini perkongsian kita masih lagi di bahagian nun mati dan juga tanwin, dan bahagian ataupun perkara yang kita nak tengok hari ini ikhfa hakiki. Kita ingin fokuskan kepada 5 contoh yang terdapat dalam halaman 217 ini. Ikhfa hakiki, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yang contohnya kita lihat dalam halaman ini. Yang pertama sekali ayat yang ke-71, iaitu pada kalimah nun mati bertemu dengan kaf. In kana, nun mati bertemu dengan kaf. In kana, itu contoh yang pertama pada ayat yang ke-71, dengung dengan kadar dua harakat. Baik. Kemudian contoh yang kedua juga terletak dalam ayat yang ke-71, iaitu pada akhir ayat 71, iaitu kalimah tanzurun. Wala tunzirun, maaf saya tunzirun. Wala tunzirun. Yang ni nun mati bertemu dengan dha. Wala tunzirun. Baik, dah 2 contoh kita lihat. Seterusnya kita ingin melihat contoh yang ketiga, ayat yang ke-73, iaitu pada kalimah yang permulaan fanzur, iaitu nun mati bertemu dengan dha, fanzur, dan juga akhir kalimah itu, akhir ayat yang 73, aqibatul munzirin, nun mati bertemu dengan zal, al-munzirin, al-munzirin. Okey. Kemudian kita nak lihat lagi contoh seterusnya, ayat yang ke-74 pada kalimah min qabl, iaitu nun mati bertemu dengan qaf. Min qabl bima kazzabu bihi min qabl, nun mati bertemu dengan qaf, dengung 2 harakat. Dan juga contoh kita yang terakhir dalam halaman yang ke-76 ini, kita ingin melihat di ayat yang ke-76, nun mati bertemu dengan dal. Min aidina, min aidina, nun mati bertemu dengan dal, maka hukum dia dengung dengan kadar 2 harakat. Kalau kita perhatikan huruf nun apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ini, di atas huruf nun itu ada titik saja, dia tak ada tanda sukun. Dia kosong, dia hanya ada titik nun saja, dia tak ada tanda sukun tu. Jadi itu menandakan kena dengung 2 harakat. Nama, kalau kita ingat, nama dia ikhfa hakiki. Kalau tak ingat, insya-Allah sebelum raya haji kita ingat. Insya-Allah. Ikhfa hakiki. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita melihat 3 contoh tadi Ustaz ya. Betul, Ustaz. 3 contoh ikhfa hakiki yang kita 5 baca contoh, ya. 5 contoh. Ya. Ada banyak lagi tapi Ada 5 yang kita fokuskan tadi. 5 yang kita fokuskan. Jadi insya-Allah harapnya kita dapat baca dengan jelas, dan insya-Allah kita tadi dah melihat pada kisah Nabi Nuh. Betul, Ustaz ya. Dan
pada ayat yang ke-73 itu Allah menyatakan di hujung itu wa awraqna alladhina kazzabu biayatina, ya, kami tenggelamkan, ya, alladhina kazzabu biayatina, iaitu penggunaan perkataan wa awraqna itu kami tenggelamkan dengan apa, tak dinyatakan apa, ya, tapi kalau kita tengok keadaannya ialah salah satunya banjir. Betul, ya, dan kefahaman ditenggelamkan kepada orang yang mendustakan ini bagi kita, ya, bila kita tengok, oh, kalau maksudnya mendustakan teguran kena tenggelam. Ya, kalau ke zaman ini ada orang yang tegur kita, ya, kalau seseorang itu mendustakan, malah apabila Allah bagi macam-macam mesej, ada orang yang tak kisah mesej tersebut, maka dia akan ditenggelamkan, mungkin dalam bentuk banjir, mungkin dalam bentuk masalah ekonomi, dalam bentuk pandemik dan sebagainya. Yang kita doa pada Allah SWT dengan pandemik yang berlaku sekarang ini, ia sebenarnya sebagai satu peringatan, ya, tazkirah daripada Allah, jangan kita dustakan. Kita kembali balik kepada Al-Quran, kembali balik kepada tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Rasul dah tak ada dah. Betul, ya. Tetapi risalah daripada Rasul inilah yang kita sedang baca, kita kena sebarkan. Betul. Ini cara untuk cepat lagi kita ini keluar daripada lemas pandemik COVID-19 yang sedang melanda sekarang, ya. Jadi Nabi Nuh kemudian pada ayat 74, thumma ba'athna, kami bangkitkan lagi ada rasul-rasul lagi selepas Nabi Nuh itu. Peranannya apa? Faja'uhum bil bayinat, dia datang untuk membawakan bukti-bukti, menegur kepada orang pada waktu itu. Jadi itu juga sebabnya pelajaran Ustaz, ya. Betul, Ustaz. Kalau orang baik, dia kena tegur kepada orang yang tak baik. Betul, Ustaz. Kalau orang baik tak nak tegur, nanti orang baik kena kena pijak. Betul, ya. Tapi kalau orang baik mula nak menegur sahaja, maka bersedialah, bukan orang baik tu yang buat perubahan. Betul. Allah yang akan wa'araqna kepada orang yang mendustakan. Jadi kita nak jadi kumpulan yang mana satu? Sudah tentunya kita nak jadi golongan macam Nabi Nuh kepada rasul-rasul. Walaupun orang tak beriman, tak nak percaya apa sebagainya pada ayat 74, is okay. Ya, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah kita buat tugas untuk menjejak kepada rasul-rasul Nabi Nuh dan rasul-rasul selepas Nabi Nuh, dan disambung dengan kisah Nabi Musa. Jom kita baca ayat 75 hingga ayat 78. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat kita yang berkongsi pada hari ini, Ustaz, ada satu yang saya tertarik ni, Puan Jamilah. Puan Jamilah ni banyak dapatan-dapatan yang dia dapat, contohnya kisah Nabi Nuh dan sebagainya ni dalam bentuk pantun, Ustaz. Pantun. Ada satu pantun yang saya tertarik ni. Tak pasti mungkin orang mana Akak Jamilah, Puan Jamilah kita ni. Ustaz Fazrul berbaju hijau. Hijau. Ustaz Tarmizi berbaju biru. Musim lockdown banyak-banyak kita belajar. Dengar, faham, jangan keliru. Kan, maksudnya itu pantun kita. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat pelajari daripada surah Yunus ini, kisah-kisahnya dan juga ayat yang ke-217, halaman 217 ini. Dan hari ini juga Ustaz, kita banyak belajar kisah perjuangan. Dan hari ini adik-adik kita, Ustaz, anak-anak kita, adik-adik kita yang menunggu dengan penuh debar keputusan SPM, Ustaz. Jadi itu adalah satu perjuangan adik-adik. Jangan menganggap itu adalah pengakhir buat segala-galanya. Bahkan itulah antara permulaan perjuangan adik-adik semuanya. Teruskan committed, teruskan berusaha, dan yang paling mustahak sekali, ini kekuatan kita, jangan tinggal. Al-Quran akan beri kekuatan pada kita, insya-Allah, Ustaz. Selamat berjaya semuanya, mudah-mudahan dikurniakan apa juga yang hadir itu adalah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung bacaan kita ayat yang ke-75. Betul, Ustaz, ya? Ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-78. Kita cuba bacaan Murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah ayat 75 hingga ayat 78, 4 ayat berkaitan kisah Nabi Musa alaihi salam. Maksudnya bahagian yang pertama, besok lagi kita akan sambung lagi kisah Nabi Musa. Jadi dalam surah-surah Makkiyah ini, surah-surah yang banyak berkaitan dengan iman, banyak berkaitan dengan kisah dan juga banyak bercerita tentang akhlak. 3 perkara Ustaz ya, paling kurang, dan juga berkaitan dengan hari akhirat. Jadi bila cakap tentang sejarah ya, banyak kisah-kisah ini, sejarah adalah amat penting dalam pendidikan Ustaz. Amat penting. Itu sebabnya adik-adik yang dah dapat SPM hari ini keputusan, kami ucapkan tahniah ya, dan bagi yang berjaya banyak A itu teruskan suka belajar sejarah ya. Bagi yang tak dapat banyak A, banyakkan belajar sejarah juga, kerana sejarah ini akan menyebabkan kita jadi matang satu, dan yang lebih penting ialah kita dapat menghargai kepada perjuangan sebenar manusia. Pasal kita pada akhirnya kita akan bersama manusia juga. Kita bukan bersama dengan A. Kita bersama dengan manusia. Ada orang yang banyak A kalau tidak pandai dengan manusia, ataupun yang kurang A dia pandai bersama manusia, itu yang akan menyebabkan kita ini dapat berjaya masa akan datang. Jadi silibus tentang sejarah ini penting disebabkan kadang-kadang sejarah ini Ustaz dia diputarbelitkan ya. Jadi mari kita tengok dahulu kisah Nabi Musa ayat 75. Kemudian setelah mereka, kami utuskan Musa dan Harun kepada Firaun. Firaun ini sebenarnya bukan nama orang, tetapi ia adalah nama jawatan. Ya, zaman sekarang ini macam sultan ya, ataupun king, bahasa Inggeris lah Ustaz kan. Itu adalah jawatan ya. Jadi wa malaihi, dan juga dia punya kuncu-kuncu ataupun orang-orang pentingnya. Ada 2 jenis ya. Satu adalah yang berada dekat istana, satu lagi adalah orang-orang yang berada di kalangan Bani Israel, yang mereka ini dia menjadi mata-mata kepada Firaun. Jadi ini digelar sebagai malak. Jadi apakah yang berlaku? Nabi Musa dan Nabi Harun dihantar untuk memberi peringatan kepada pemerintah dan juga menteri-menteri di sekitarnya, biayatina, dengan mukjizat-mukjizat kebesaran-kebesaran kami. Nabi Musa ada 9 mukjizat yang diberikan untuk menyatakan, membawakan kepada Firaun agar jumlah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sila ikut kepada peraturan-peraturan jalan raya, begitu Ustaz ya, agar kita tidak terbabas, kita dapat pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pegawai JPJ lah ni ya. Kalau kita nak bagikan perumpamaan kepada nabi-nabi ini, nak pastikan selamat sampai syurga. Itu point dia. Maka apakah balasan daripada Firaun? Fastakbaru. Dia sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka ini adalah orang-orang yang berdosa ya, orang-orang yang membuat kesilapan dalam hidupnya. Jadi bila cakap tentang mujrimin ini, pasal mereka ni sombong ya, mereka ini membunuh anak lelaki contohnya, mereka menindas ya, mereka ini mencuri, merampas. Jadi sebenarnya kalau kita dalam berita ke ataupun dalam surat khabar ke Ustaz ya, kadang-kadang dia cakap polis menahan pesalah. Okey, pasal pesalah itu membunuh ataupun mungkin dia melanggar orang. Tapi dia jarang guna
polis menahan pendosa. Ya. Istilah mujrimin ini, kauman mujrimin ini adalah golongan yang berdosa. Sebenarnya bunuh, langgar orang, ya, rasuah, itu semua adalah pendosa. Tetapi bila cakap pesalah, dia macam tak berapa ni sangat, tapi cakap pendosa, alamak, pendosa kan. Biasa orang cakap kalau tak sembahyang dosa, tapi kalau masuk penjara tu pesalah. Istilah-istilah itu mungkin satu perkara yang boleh kita anjakkan lagi agar adik-adik yang berada di sekolah sebenarnya meniru adalah pendosa. Kan, bukan sekadar peniru semata-mata. Dan ini disampaikan pada ayat 76, falamma ja'ahumul haq, bila datang kebenaran min indina, dari sisi kami, qalu inna hadha la sihrun mubin. Menarik kita beri perhatian pada istilah indina. Iaitu apa Ustaz? Kebenaran Nabi Musa itu bukan Nabi Musa yang buat. Masya-Allah. Bukan Nabi Harun yang buat, tetapi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad membawakan kebenaran bukan Nabi Muhammad yang buat, tetapi daripada Allah. Dan bila kita baca Al-Quran ini, bukan pasal poin yang saya cakap ni Ustaz ni, bukannya kerana saya punya poin. Kerana ini kita tilawah Al-Quran, apa yang ada kita lihat saja, itu yang akan menggegarkan kepada hati tuan-tuan sekalian. Bukan pasal percakapan saya, kan? Kerana ini adalah mukjizat Allah yang kita semak bersama-sama. Saya pun belajar bersama Ustaz ya. Bila Ustaz baca pun kita saya pun sendiri terasa, sebenarnya Allah sedang beritahu kepada saya, min indina, ini bukan daripada min indi ataupun min indah, iaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, bila datang mukjizat yang hebat itu, bila dah tak boleh nak lawan dah, apa yang dibuat Ustaz? Banyak dalam Al-Quran akan guna perkataan hadza la sihrun mubin. Mengapa digunakan perkataan hadza la sihrun mubin? Nabi Firaun ni dah tahu dah memang ada ahli sihir kan. Tapi mengapa dia cakap Nabi Musa ni sihir? Pasal sihir ini sesuatu yang mengkagumkan. Jadi bila dah tak boleh cerita dah, sihir. Itu je mudah cerita pasal tak boleh lawan lagi dah. Tetapi dia mengakui bahawa ini mempunyai kesan yang hebat. Jadi inilah kisah Nabi Musa, ya, pada ayat 77 itu, bila Nabi Musa bertemu kepada mereka, orang-orang sihir ini dinyatakan as-sihrun hadza wala yuflihus sahirun, ya, iaitu padahal para ahli sihir itu tidaklah mendapat kejayaan. Bila tidak berteraskan kepada kebenaran, tidak mungkin berjaya. Dan di hujung itu mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami? Biasanya bila ada kebenaran, seseorang tu bukan kena attack kepada hujahnya Ustaz. Dia akan kena attack pada dia punya karakter, kepada dia punya, oh kamu nak kuasa kamu nak kawal kami ya. Semua perkara ini adalah cara membantutkan hujah, tapi kita tetap berpegang kepada ilmu kebenaran yang ada ketika berhujah. Ini cara kita menegur, ini cara kita menyampaikan kebenaran yang kita boleh belajar, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, sentiasa yakin kebenaran akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana akidah itulah yang menguatkan hati dan menjemput bantuan daripada Allah. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa harapkan balasan daripada Allah agar diberikan ketenangan hidup, tidak mudah dikacau ataupun diganggu oleh orang-orang yang cuba membawakan kebatilan. Yang ketiga, jangan dustakan kebenaran kerana ia mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam ayat 73, orang-orang kaum Nabi Nuh itu diazab kerana apa? Kerana mereka mendustakan, menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Sama-sama kita doa agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa berjuang, sentiasa menegur dengan cara yang terbaik, tuan-tuan ya, dengan cara yang terbaik, yang tayar spare simpan waktu tertentu sahaja, yang garang dan ganas tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Tangan ini kami tadah memohon ke hadratmu ya Allah, agar diampunkan segala salah dan silap kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami
dosa ibu dan ayah kami, dosa ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami rindu ingin kembali menjejakkan kaki kami, sujud kami di rumah-Mu masjid ya Allah, masjid-masjid, surau-surau ya Allah, pengajian-pengajian agama kami ya Allah. Maka ya Allah, kurniakan kepada kami keselamatan, perlindungan, dan juga ya Allah, angkat kembali wabak ini ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rindu kami kepada kedua orang tua kami tidak terucap ya Allah. Doa kami panjatkan ya Allah, agar mereka di kampung halaman sana ya Allah dikurniakan kesihatan, perlindungan, kemudahan untuk terus beribadah kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang mudah menerima teguran daripada sahabat-sahabat kami, teguran-teguran yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, teguran-teguran yang memperbetulkan landasan kami kembali menuju mardatillah, redamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tangan ini kami angkat memohon ke hadrat-Mu ya Allah, perkenankan doa kami ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya untuk doa agar kita menjadi sihat Ustaz ya. Kita menjadi sihat, dan sihat inilah, sihat iman ini tidak boleh dipindahkan, tetapi ia boleh diperjuangkan. Tuan-tuan dijemput untuk bersama berjuang dengan tabung gerakan Al-Quran, menyumbang dari segi wang ringgit, dari segi idea, dari segi jaringan, beritahu pada kawan-kawan ya, kita ingin menggerakkan kesihatan bersama Al-Quran. Dalam masa yang sama kita juga ingin menggerakkan kesihatan di peringkat masyarakat dengan vaksin yang tuan-tuan ambil. Tahniah diucapkan. Kita doakan pasal kita tidak boleh pindahkan kesihatan, tapi kita boleh perjuangkan, berusaha. Moga-moga Allah izinkan kita sihat fizikal kita dan sihat iman kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam siri ulangan My Quran Time, dan kita bertemu esok Ustaz insya-Allah pada halaman 218 sambungan kisah Nabi Musa yang amat menarik dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.